kita dah sampai tentang akil balik dan haid. Betul ya? Ya. Jadi insyaAllah saya akan sambung perkara tersebut. Baik, sebenarnya tentang akil balik dan haid ini adalah satu perkara yang sangat penting. Dalam istilah kita, kita boleh istilahkan sebagai pendidikan seks, ya, pendidikan kejantinaan, pendidikan yang berkaitan dengan lelaki dan juga perempuan. Dan di dalam Islam, ya, pendidikan seks itu bukan sekadar berkaitan dengan kejantinaan, tetapi implikasi daripada proses di mana seseorang itu sampai ke tahap kesempurnaan seorang lelaki dan juga seorang wanita. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya dapat berkesempatan dengan puan-puan dan tuan-tuan yang berada di Maya bersama kita pada pagi ini. Terlebih dulu saya nak sampaikan salam kepada Ustazah. Jadi pagi ini beliau ada jemputan rasmi di USI. Jadi pagi-pagi tadi pukul 7.30 dah gerak. Jadi saya terpaksa menggantikan lah, semalam dah 9 minit baru betul kat Salwa. Jadi mudah-mudahan dapat mengisi kosongan yang ada. Minta maaf masih mengah lagi. Sebab selalu jalan okey je, tak pasti pagi ni ya sangat sesak, ya. Difahamkan untuk Dr. Arsyad pun agak lewat, ya. Mungkin itulah trafik, ya, di udara dan juga di darat dalam musim-musim. Malam tadi di KL hujan daripada tak silap daripada pukul 3 pagi, ya. Jadi itulah kebimbangan yang dirasai oleh warga KL dalam hujan lebatnya. Jadi takut banjir kilat. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi daripada bencana, lebih lagi di musim-musim yang kita jangkakan, ya, kebiasaannya dengan hujan yang banyak, ya. Kemudian musibah banjir sama banjir kilat ataupun banjir yang musim biasa itu. Jadi kita lebih bersiap sedia, dan di situlah Allah Ta'ala uji kesabaran kita, sama ada yang ditimpa itu dengan kesabaran dan perlu bersiap sedia lah, ya. Jangan dah sampai masa nanti kita duk menyalahkan wang bantuan tak ada tu. Itu bukan sikap orang Islam. Orang Islam sentiasa bersedia, dan bagi kita yang mungkin, ya, tidak terlibat dalam perkara itu, Allah Ta'ala uji sejauh mana keprihatinan kita untuk membantu sahabat-sahabat kita yang ditimpa musibah. Tapi kalau Masjid Al-Falah ni memang saya salute lah tabit. Orang kata tabitnya tak, orang Kelantan betul tak? Sebab, ya, bantuan sentiasa sampai ke mana-mana, ya. Tanda keprihatinan kita dan cakna kita kepada perkara yang berlaku di sekeliling kita. Nabi pun sebut, ya, man lam yahtamu bi amril muslim falaysa minhum. Siapa yang tak ambil kisah tentang apa yang berlaku terhadap orang Islam, ya, maka itu bukanlah umatku yang sempurna. Jadi kita sama-sama nak menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang imannya sempurna, maka kita lakukanlah perkara-perkara tersebut. Kena ingat, ya, tuan-tuan perempuan, agama Islam ini bukan sekadar agama kerohanian. Kerohanian memang aspek yang penting, tapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana kita nak merealisasikan apa yang kita imani dan kita percayai daripada segala tunjuk ajar yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kita masih lagi bulan Maulid, kan? Ya, betul, ya. Bulan Maulid itu sangat penting untuk nak refresh balik, ya, keimanan kita, rasa cinta kita, dan kita nak cek balik sejauh mana kita menghayati ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu intro, bukan nak ceramah Maulid Rasul. Jadi tetapi itulah permulaan, tuan-tuan, betapa kita sangat bertuah, ya, dengan agama Islam yang kita anuti. Dan sebab Nabi jugalah, ya, kita dapat satu ilmu, satu panduan yang lengkap dalam kehidupan kita yang dinamakan sebagai fiqh, ya. Dalam fiqh itu, ya, dalam komponen agama ini ada 3 komponen yang utama. Yang pertama berkaitan dengan kefahaman kita ataupun pegangan kita, itu dinamakan akidah. Yang kedua berkaitan dengan urusan kehidupan kita. Bila kita hidup di atas dunia ini, mereka kita perlu berurusan. Maka Islam mengatur bagaimana kita nak mengatur kehidupan kita.
dalam pengaturan kehidupan kita, ada sama ada berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam fiqhul ibadah kan, ataupun hubungan kita dengan sesama manusia. Dalam fiqh ni hubungan sesama manusia lebih banyak. Kalau hubungan dengan Allah, satu ya fiqhul ibadah, dan fiqh ibadah itu pun ada kaitan dengan manusia. Puasa, zakat, ada hubungan dengan hubungan kita dengan orang lain. Zakat kita keluarkan, betul fiqh ibadah. Tapi itulah Islam mengajar kita untuk kita prihatin, membantu orang lain. Puasa nampak untuk kita, tapi kita nak lebih merasai apa yang dirasai oleh orang lain. Kemudian fiqhul munakat, syukurlah kita sama manusia. Fiqh muamalat juga hubungan kita sama manusia. Fiqhul jinayat juga hubungan kita sesama manusia. Cantik kan? Betapa Islam ni suatu yang praktikal dalam kehidupan kita. Jadi bila kita nak sampai kepada kesempurnaan dalam kita nak melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah dalam bab ibadah ini, kita dah bincang sebelum ni, dah terangkan tentang perkara-perkara tentang wuduk dan sebagainya. Jadi kalau Islam sudah maklumkan, kita dah sampai tentang akil balik dan haid, betul ya? Ya. Jadi insyaAllah saya akan sambung perkara tersebut. Baik, sebenarnya tentang akil balik dan haid ini adalah satu perkara yang sangat penting. Dalam istilah kita boleh istilahkan sebagai pendidikan seks, ya, pendidikan kejantinaan, pendidikan yang berkaitan dengan lelaki dan juga perempuan. Dan di dalam Islam, ya, pendidikan seks itu bukan sekadar berkaitan dengan kejantinaan, tetapi implikasi daripada proses di mana seseorang itu sampai ke tahap kesempurnaan seorang lelaki dan juga seorang wanita. Ya. Bila akil baligh ini ada satu implikasi yang sangat besar, di mana seorang individu itu dalam agama kita dianggap bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri. Ya. Dia akan menanggung segala perbuatannya. Yang baik dia dapat ganjaran, yang salah, yang dosa dia akan nerima dosa, ya, dan penanggungjawaban. Kerana itulah ya dalam Islam sebenarnya, ya, konsep agama lebih kepada tanggungjawab. Kita hidup kat dunia adalah untuk melaksanakan tanggungjawab. Boleh pantau tuan-tuan puan-puan ya? Nampak serius sangat ke? Saya serius. Daripada awal tuan saya serius, agaknya ke semua serius. Tapi nak ceritanya tuan-tuan puan-puan, ya, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang hidup ini bukanlah untuk bersenang-senang. Tapi kita hidup selalu saya sebut sebagai assignment. Ada satu tanggungjawab yang perlu kita sempurnakan. Permulaan penanggungjawab kita adalah apabila kita sudah akil baligh. Jadi tuan-tuan puan semua dah akil baligh kan? Dah habis pun mungkin tempoh dia kan? Jadi di sini sepenting kalau kita dah lepas, tetapi bagaimana kita nak membantu generasi muda kita, anak-anak kita. Mungkin kita boleh reflect balik masa kita sampai orang kata akil balik tu bagaimana situasinya. Ada yang bimbing kita ataupun tidak, kita terpandu ataupun tidak, ataupun kita sedar ataupun tidak. Ya, kadang minta maaf saya sebut yang lelaki ni lah, sebab saya orang lelaki kan dulu zaman muda saya tak tahu apa pun, belajar memang di sekolah akil balik, tapi dia hanya belajar dari sudut knowledge, dapat ilmu, tapi kesedaran, konsep tanggungjawab, ya, tak ada. Ya, sebab apa? Mungkinlah sebab, ya, kalau saya katakan mungkin sebab faktor keluarga. Ibu bapa kurang memberi penekanan, kurang memberi perhatian apabila anak-anak ni sampai yang dikatakan akil baligh. Ya, dalam Islam ni satu momen yang sangat penting, suatu titik noktah permulaan dia kena bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri. Itu segi agama. Jadi kalau segi fizikal memang banyaklah yang kalau kita nak bincangkan daripada sudut kedoktoran ataupun biologi, ya, fizikal itu perkembangan dia bagaimana, yang itu memang perkara yang tak nafikan lah. Kerana bila sampai akan balik lelaki dan juga perempuan ni memang kesediaan, ya, anggota-anggota ataupun tubuh badan yang berkaitan seksual itu dia sudah berfungsi, ya. Sama ada keinginan pun ada, bila keinginan kadang perubahan emosi. Jadi kerana ibu bapa memang perlu memahami tentang konsep akil baligh dan bagaimana kita nak tangani. Kalau tidak, kesian anak-anak kita kat sekolah, kadang lagi yang duduk asrama,
Biasanya kalau balik kan, kalau perempuan seawal 10 tahun, 9 tahun sudah. Bagi kita, budak-budak 9 tahun kita rasa apa? Alah kecil lagi budak kan. Kalau ikut fizikal, memang dia sudah matang. Kerana akil balik adalah satu proses kematangan fizikal dan juga spiritual. Kalau orang dulu-dulu memang mereka cepat matang kerana mereka dia biasakan dengan kerja-kerja yang membawa mereka kepada matang, dan persekitaran kita tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran mereka secara banyak kan. Kalau kamu dulu apa? Sekolah pun kadang, ini cerita zaman saya lah. Nak pergi ke mana tak ada. Kalau zaman saya, muda saya, ada kalau kat Kelang tu adalah shopping mallnya Great Wall dekat Sembas tu je lah. Kalau jalan-jalan Great Wall. Tapi sekarang kalau kat Kelang tu macam-macam ada. Jadi perkara yang mempengaruhi anak-anak ni kepada proses kurang matang mereka ini banyak. Akhirnya mereka lebih suka kepada happy-happy, nak seronok, sampailah tahap anak yang sepatutnya matang tetapi mereka tak matang. Mungkin saya katakan sikap ibu bapa yang apa, dia fokus kepada belajar. Kau tahu belajar je, pagi bangun sekolah, petang siasat bagi tuition. Esok macam itulah bosan. Jadi nampak hidupnya adalah belajar, dia lupa. Mungkin tidak perasan perkembangan fizikal ataupun perkembangan lain yang perlu dia tahu sebagai seorang manusia. Jadi itulah tuan-tuan, bila masuk tentang ke ibu bapa ini, memang selalu kami lah dia akan ke situ juga. Sebab itulah tanggungjawab kita untuk mendidik anak-anak. Jadi menjadi tanggungjawab kita, kalau kita dah lepas, kita mempelajari dengan lebih mendetail dalam ini untuk kita bantu anak-anak kita. Siapa lagi kepada siapa dia nak rujuk? Kalau saya, memang jaranglah anak-anak perempuan berbincang dengan saya, sebab ada susah. Dia pun dah bagi abang kerja-kerja luar. Kalau berkaitan anak perempuan, kebetulan anak 1, 2, 3 dia perempuan. Jadi dia banyak berurusan. Jadi anak-anak bila masuk je tempoh tersebut, maka mereka sudah bersiap sedia apa yang perlu mereka ketahui dan perlu diingatkan. Kalau yang lelaki, kebetulan hari itu saya perasan anak 2 lelaki saya itu, saya nampak perubahan masa di asrama. Bila di asrama, saya terus bercakap dengan ustaz dia. Ustaz, saya rasa anak saya dia dah balik. Sebab gini, sikit fizikal perubahan dia. Bila tanya balik, terus kita tanya balik kat dia, rupanya dah sebelum masuk asrama dia dah mengalami benda tersebut. Kita pun tak perasan. Jadi situlah kita bimbing, kita tekankan apa yang perlu dibuat, solat, kena jaga, macam-macam lah yang perlu kita ingatkan kepada dia. Sebab dia dah bertanggungjawab. Masa tu dia baru tak silap 12 tahun. Lelaki 12 tahun pun dah balik. Jadi itulah. Jadi tuan-tuan perempuan, kita tak masuk lagi ni intro. Itu masalah saya ni. Jadi tuan-tuan perempuan, bila kita membincangkan tentang akil balik, jadi akil balik ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk ibu bapa mengetahui. Amat mengheran kerana penjelasan telah pun termaktub dalam buku-buku teks sekolah, namun audiens masih kabur dan dijelaskan secara lisan. Kurang jelas. Memang itu katakan tadi kan, di sekolah ni dia belajar, tetapi konsep penjelasan kepada konsep akil balik itu tidak diterangkan. Akhirnya anak-anak lah, dia tahulah akil balik apa, bila perempuan dengan head, dengan lelaki dengan mimpi, sekat tu je lah. Tetapi konsep penanggungjawaban itu tidak dijelaskan di dalam silibus sekolah-sekolah. Jadi itulah berlaku apa yang saya berikan sedikit gambaran tadi. Mudah-mudahan jadi puan-puan boleh mengorak langkah, bermula pada keluarga. Kalau masih ada anak remaja, kita tengokkan. Kalau ada cucu, kita tengoklah cucu. Selalu cucu berapat dengan nenek kan. Jadi situ juga kita tengok perkembangan dia. Sentiasa perhatikan supaya mereka sampai ke tahap yang mereka perlu tunaikan jawab, mereka dapat menjaga tanggungjawab tersebut dengan sempurna. Jadi pada saat usia keremajan ini, mereka perlu memahami tanggungjawab dan kehidupan seharian. Betul. Bukan sekadar kita memahami akil balik, tapi konsep tanggungjawab dalam kehidupan seharian, pahala dan dosa yang dijadikan ukuran, kemudian dalam segi apa nak ambil, halal haram mereka kena tahu. Ini perkara berlaku biasa anak bila balik asrama, makanan yang dibekalkan disimpan tu tiba-tiba dah tak ada.
Ini satu biasa kan. Anak-anak kita selalu mengadu hilang duit lah, makanannya kita bagi makanan ialah macam biskut tiba dah tak ada. Kenapa? Anak-anak bila sampai tahap ini sepatutnya mereka dah tahu halal haram, dosa pada kita tak dedahkan lagi. Ya, bagi mereka biasa je lah. Alah kawan punya takkan ambil sikit tak boleh pun. Kan? Selalu dia ambil mudah. Sedangkan itu hak orang lain yang perlu dia minta izin. Ya. Jadi namun jika sikap ketidakpedulian membenih dalam jiwa, maka konflik keremaja ini terpaksa mereka tepi dengan ketidakpastian. Ini realiti remaja hari ini. Orang kata nak didik anak remaja susah kan? Sebenarnya bukan susah pun. Tapi sebab kita tak tahu nak bermula di mana. Kadang kita nak bercakap benda-benda ni kepada anak-anak remaja kita pun malu. Kita rasa malu nak bercakap berkaitan dengan darah, berkaitan dengan seks. Siapa lagi kalau tidak parent yang bercakap? Kalau tadi dia akan dapat dia dengan kawan-kawan dia lah. Apatah lagi kalau dia dapat daripada internet. Yang dia nampak adalah dia nampak seks dia, memang keinginan dia ada, tapi kita tak pandu, akhirnya ramai di antara mereka yang nak mencuba-cuba terjebak dengan gejala sosial. Ya. Kadang anak seawal 12 tahun dah mengandung. Kita kata Allah takkan budak-budak dah mengandung. Realiti betul. Segi fizikalnya itu sudah matang, tapi akalnya ni, minda dia itu tidak matang kerana kita tidak matangkan dia sedari awal. Alah kecil lagi, nanti dia besar tahulah sendiri. Bila kawan-kawan lelaki perempuan, alah kecil lagi, tak ada apa-apa pun. Ya, apatah lagi bila kita tekankan seorang itu dianggap dewasa bila dia mencapai umur 18 tahun. Sedangkan konsep agama dikira dewasa bila akil balik. Ya, segala hukum hakam sudah tertanggung di atas dirinya. Baik, bayangkanlah tanpa ilmu, emosi pula terganggu, mandi wajib pun tidak difahami. Bagaimana mereka mungkin mampu melalui saat itu tanpa bantuan dan dorongan. Jadi bila anak remaja ini sampai tempoh akal balik, emosinya pun kadang tak stabil. Kadang kita tengok anak saya nak merajuk aja kan, lepas tu saya nak mengurung diri je, murung kan. Kita kata, kau ni apa? Kita asyik nampak salah dia. Akhirnya kita nak marah. Bila nak marah, anak ni tak selesa, tak seronok di rumah. Itu yang dia, remaja kita tak suka duduk di rumah. Mereka suka dengan kawan kerana dirasakan kawan dia sekeliling ini dia tidak membantu. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah semua, inilah yang dikatakan ilmu parenting yang perlu difahami. Bukan sekadar skill kemahiran bapa, tetapi ilmu ini, ilmu berkaitan dengan keremajaan, hukum hakam untuk kita bimbing anak-anak. Baik, apakah yang dimaksudkan akil balik? Ya. Jadi akil balik inilah dua perkataan daripada bahasa Arab. Ya. Akil balik, dua perkataan bahasa Arab yang bermaksud akilun ialah berakal, balighun dah sampai. Sampai ke mana? Sampai had yang seseorang itu sudah sampai masanya untuk menerima penanggungjawaban. Itu segi bahasa lah. Akilun berakal. Kita ni dikatakan berakal sebab kita ada akal boleh berfikir. Di antara syarat taklif seseorang manusia itu mestilah akilun berakal dan juga balighun balik. Jadi kalau dia tidak berakal, siapa dia? Gaya lam alif, orang gila. Ikutlah nak buat apa, dia tak salah. Dia nak tidur ke, tak nak tidur ke, dia nak makan ke, tak nak makan ke, dia tak nak sembahyang ke, tak nak sembahyang ke. Kalau dia gila, kita nak macam mana dah macam tu kan. Jadi tidak ada sebenarnya. Ataupun kanak-kanak yang belum sampai balik tadi, ya, dia tak sembahyang, dia tak solat, tak puasa, memang tak salah. Tapi biasanya kita galakkan, biasakan anak-anak dengan ibadah supaya mereka membiasakan diri dengan perkara-perkara berbentuk kewajiban ini, dan bila dah balik dia tak ada masalah. Macam kita lah kan dah biasa puasa Senin Khamis, tak ada masalah. Tapi kalau tak biasa nak puasa Senin Khamis ni kan, alamak, sampai jam pukul 9 dah kerapu nak makan, nak minum. Tapi kalau kita dah niat puasa, okey je. Bagi orang biasa puasa, bila dia tak berpuasa dia rasa bersalah.
Begitulah kita nak biasakan anak-anak kita dengan amalan tersebut. Dalam patah pun menyebutkan, orang kata kalau kita dah biasa, ala biasa tu kalau biasa kan, jadi kita tidak ada masalah untuk melakukan kewajipan tersebut. Adapun istilah balik bermaksud sampai atau cukup tahun umur manusia dari segi jasmani, rohani, akal dan emosi untuk memikul tanggungjawab serta menerima dan mengamalkan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Ini yang kita kena tekankan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Cucu selalu balik kampung kan, cuba sekali, kau dah balik ke belum? Kalau lelaki, jangan sekarang tekan je, kau dah mimpi belum? Kadang nak tersip-sip, mimpi apa ni? Tanya betul-betul, alah mimpi kau dengan perempuan, dah basah belum? Jadi bila kita biasakan dengan perkara tersebut, dia pun tak segan nak tanya. Yang perempuan pun kalau tengok dah nampak tergedik-gedik sangat kan, fizikal dia beza, tanya betul-betul, kau dah datang bulan ke belum? Jadi nenek-nenek ini kena ke depan yang ini. Jangan sangat, kadang minta maaf saya sebut, kadang nenek-nenek ni dia terlalu mencampuri kehidupan anak dan cucu. Saya pun selalu juga dengan Ustazah kan terima kita panggil apa, konsultasi tanya masalah, Ustazah macam mana nak buat ni. Saya dah hilang kontrol anak-anak saya, sebab anak-anak rapat dengan atuk nenek, dia lebih dengar cakap atuk nenek. Jadi ini pandangan saya lah kan. Jadi kita sebagai atuk nenek ni, kita bimbing, kita biarkan je anak kita. Kalau umar bersepah macam Ustaz, biarkan. Betul, sebab itulah proses anak ni belajar. Dia buat lagi kerja lambat, tak apa, dia gosok. Kadang budak-budak kan, kita suruh dia gosok baju, kita kadang tak sambung. Cepat ni nak pergi sekolah, dia pukul 7 kena pergi, dia terbaru kita lah yang tolong gosokkan. Jangan, biarkan, biar dia belajar. Kalau dia lambat, dia tahu apa implikasi lambat, kita cek ingatkan. Jadi kalau kita kadang ambil sangat, kita buatkan, akhirnya nanti sampailah umur dewasa, dia pun tak pandai nak mengurus diri. Betul tak tuan-tuan? Adalah cerita daripada kawan-kawan saya, dia kata, tengok anak si Pulan tu kan, umur 9 tahun, dah pandai mengurus diri, malam gosok baju. Tapi anak dia kan, gosok tak pandai. Bila pagi semua nenek semua siapkan. Jadi ini satu suatu keadaan yang rasanya kurang sesuai untuk perkembangan anak, walaupun kita nak baik, sebab anak-anak perlu dididik. Itulah persiapan kepada orang anak-anak yang lebih matang. Jadi balik inilah satu proses di mana seorang itu sudah sampai tahapnya, segi umur cukup, kemudian kerohanian dia, akal, emosi dia bersedia untuk menerima tanggungjawab untuk melaksanakan kewajipan agama dan meninggalkan larangan-larangan agama. Ini yang sangat penting. Kalau kemahiran kehidupan tu dia tak, orang kata tak perform lagi, tak semua lagi, tak apa, sebab tu proses nak belajar. Tak pandai masak, boleh belajar, tetapi yang ni sangat penting, dia sudah bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri. Jadi perkataan balik ini merujuk kepada seorang yang telah mencapai umur kedewasaan, adanya pertimbangan antara dosa dan pada serta syurga dan neraka. Sabda Nabi SAW, tidak dicatat dosa kepada 3 golongan, iaitu orang yang sedang tidur hingga terjaga, kanak-kanak sehingga dia balik, dan orang gila sehingga dia waras. Jadi ini orang yang tidak menerima tanggungjawab. Tapi kalau orang ini, orang yang akil balik, yang sempurna umurnya, maka inilah dianggap sebagai tanggungjawab. Cuba bayangkan tuan-tuan puan, kalau anak kita daripada umur 12 tahun, dia sepatutnya dah solat, tapi disebabkan kita tak kisah, tak apalah, kejap lagi sampai umur 20 tahun baru dia dapat orang kata dapat hidayah. Macam mana yang lepas? Salah siapa? Tanggungjawab siapa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak ni dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi mak ayah dia lah, kenapa tak tanya khabar? Kenapa tak ambil tahu? Sampai sekarang saya kalau balik kampung pun tanya, "Dem, kau dah solat belum?" Kita dah umur 55 tahun, tapi mak pun bila kita balik kampung dah tanya juga. Sebab itu dah biasa. Dia akan tanya perkara-perkara yang asas dalam agama kita. Jadi kita
pun taklah terasa orang kata apalah ni menyibuk sangat, sebab kita tahu itu adalah peranan seorang ibu. Jadi situ kemahiran kita perlu dengan anak berkomunikasi supaya apabila kita cakap, anak-anak tak rasa kita membebel. Bila membel, dia akan rasa dia tak selesa. Itu yang takut dia jauh daripada kita. Bila jauh, kita bimbang siapakah kawan dia ataupun rujukan dalam kehidupan dia. Jadi akil balik ini adalah peringkat umur di mana tubuh, badan, emosi, rohani dan akal akan berubah daripada seorang kanak kepada seorang yang dewasa. Tengok, dalam Islam, akil balik itulah yang menentukan dia dewasa. Ya, kalau ilmu psikologi ni, kalau umur 13, 12, 13 dia kata awal remaja. Bila remaja kita nampak kanak-kanak, tapi sebenarnya dalam Islam dia sudah dianggap dewasa. Jadi itulah kita kena dewasakan anak kita daripada awal lagi, ya. Jadi perubahan ini sebab dari bahan kimia yang ada dalam badan yang dipanggil sebagai hormon. Memang hidup kita tu, badan kita dipenuhi dengan hormon-hormon. Itulah fitrah kejadian yang terjadi pada kita. Jadi berhati-hati dengan pemakanan, kerana pemakanan yang akan membentuk hormon dalam tubuh badan kita. Berhati-hati dengan persekitaran, kerana persekitaran itulah yang akan mempengaruhi hormon-hormon yang akan keluar dalam tubuh badan kita. Jadi satu kajian menunjukkan kenapa kanak-kanak ataupun anak-anak kita ini dia kadang sampai tempoh akil balik ni lebih awal, 9 tahun. Kalau dulu biasanya kan 12, 13, maksimum pun 15 tahun kan. Tapi 9 tahun dah datang haid. Lelaki dah, orang kata bermimpi, keluar mani. Sebab persekitaran dia akan mendorong dia. Contoh, kalau kanak-kanak yang selalu terdedah dengan porno, filem-filem lucah, dia akan lebih cepat untuk sampai datang haid ni. Sebab maksudnya persekitaran itu dia akan merangsang tubuh badannya untuk melakukan hormon yang mempercepatkan dia untuk akil balik. Jadi berhati-hatilah dengan perkara ini supaya anak-anak kita betul-betul sampai umur pada tahap yang dia betul-betul matang. Dan kematangan itu memang kitalah yang membantu anak-anak kita dengan menjadikan persekitaran yang baik, ya. Jangan anggap anak-anak kita masih kecil. Daripada kecil lagi kita dah anggap dia anak besar. Kadang umur 4 tahun kan, kita kecil tapi jadikan dia besar. Kakak dah besar kan, dah 4 tahun, dah besar. Bila besar dia akan rasa tanggung jawab jaga adik. Kalau dah 5 tahun, 6 tahun, kena tanggungjawab lelaki kat dapur, kena dia kemas bilik dan sebagainya. Okey. Baik, seterusnya ialah tanda-tanda akil balik bagi perempuan. Jadi dalam buku ini dia akan bincangkan tentang perempuan lah, sebab namanya pun wanita, ya, kita bincangkan. Tanda akil balik bagi kanak perempuan boleh dikesan beberapa perubahan yang berlaku ke atas mereka, walaupun kadang-kadang tidak nampak perubahan luaran yang ketara, namun proses perubahan itu sentiasa berlaku. Antara perubahan tersebut ialah perubahan fizikal, ya, perubahan faraj dan ovari, di mana satu bahagian pada otak akan menghantar isyarat kepada kelenjar seks, iaitu ovari, supaya mula berfungsi. Jadi secara yang ni kita tak nampak lah, tetapi secara fizikalnya, secara biologinya memang dia sudah bersedia. Maksudnya kalaulah berlaku persetubuhan ketika itu, anak ini sudah boleh mengandung. Kadang-kadang sebab tu kena hati-hati anak-anak yang kadang, sebab dia tak tahu, benda-benda tak tahu. Jadi bila benda dia berlaku, sampai je tahap ini kita kena terangkan. Jadi kalau dah kakak dah umur ini, kakak kalau bersama dengan lelaki boleh menyebabkan mengandung. Terus terang ceritakan kepada anak-anak kita, ya. Sebab ini yang perlu dia tahu. Takut kalau kita tahu, dia akan mencuba-cuba kan. Mungkin suruh main-main aja. Bila main-main dia tak tahu hukum hakam, akhirnya lelaki perempuan terjadi. Ini banyak berlaku dengan kanak-kanak. Sebab itulah Islam kan, dalam keluarga pun kalau sampai umur 10 tahun kena pisahkan tempat tinggal. Banyak berlaku di antara adik-beradik lelaki perempuan. Sebab mereka rasa apa? Seronok. Bila seronok, dia tak tahulah hukum halal apatah lagi yang tidak terdedah dengan hukum halal haram. Akhirnya bila anak ni dah terjerumus, ingat dalam seks ini ada unsur ketagi. Jadi situlah perhatian bimbingan. Apatah lagi kalaulah keseronokan itu yang sama jenis, nauzubillah min zalik,
Kalau lelaki perempuan itu satu yang fitrah, kita kena halang, apatah lagi dengan anak. Sebab tu kalau lelaki, ya kata lalu kan kita anak lelaki satu bilik, anak perempuan satu bilik. Yang lelaki yang perempuan sebilik pun kita kena perhatikan, takut benda ni berlaku, dan benda ni boleh membawa kepada bukan sekadar usia kecil, nanti takut terbiasa sampai tua. Implikasinya apa? Bila berkahwin akhirnya tak nak dengan perempuan. Kan ada kes, banyak kes kan berlaku apabila suaminya kenapa dingin dengan isterinya, rupanya dia ada pasangan lelaki. Jadi berkahwin dengan perempuan sekadar untuk mengabui mata masyarakat. Parents semua orang kahwin lah. Ni pun jadi berlaku. Tengok orang berkahwin, semua nak kahwin. Tapi purpose dia tak apa, dia tak nampak. Keseronokan dia cari, dengan isteri dia tak seronok, dia cari yang sama lelaki pula. Na'udzubillah. Ini sekarang ni memang sebenarnya sangat kritikal. Dia seperti bara dalam api. Jadi mohon sangat pada tuan-tuan perempuan, ibu bapa, perhatikan anak-anak lelaki kita yang di asrama. Contoh dia, asrama siapa itu? Dia berkawan dia. Kadang dia orang mungkin dengan tak jaga, terdedah lagi. Dan asrama bukan asrama sekolah biasa, yang ditahfiz belum tengok. Apatah lagi kadang tak cukup orang yang menjaga. Kalau tahfiz kan kadang-kadang tak cukup cikgu. Kalau di asrama yang proper tu mungkin peraturan-peraturan tu agak ketat dan sebagainya kan. Tapi yang swasta-swasta ni memang kena berhati-hati. Ini berasaskan pada pengalaman dan juga orang-orang yang datang kepada saya dan Ustazah bercerita masalah anak-anak. Okey, pandai-pandai. Jadi perubahan fizikal, kalau perempuan biasanya pembesaran badan serta kematangan sistem seksual pada masa sama, pelajarnya akan menghantar isyarat pada organ lain supaya mula berubah mengikut perkembangan dalam bentuk perkembangan seksual. Ini adalah satu perkara yang normal. Sebab tu dalam usia masih ini kita kena ajar, kita kena berikan pendidikan seks yang betul. Tidak, itulah yang nampak seks tu yang dia tengok dalam YouTube, yang tengok dalam video. Yang dia nampak itu je lah. Sedangkan Islam ni pendidikan seks ialah perlu menjaga. Seks itu perlu dipelihara. Alat kelamin lelaki dan perempuan kena dijaga segi kesihatan dan juga kehormatannya. Jadi benda hormon-hormon yang jana oleh badan, isyarat ini dihantar untuk mengawal kebersamaan serta kematangan sistem seksual. Seperti dalam fiqh, perbahasan berkaitan haid diperhalusi. Tengok, kalau secara fizikal, biologi saja dia akan bincang tentang keadaan tubuh badan. Tapi dalam fiqh Islam ini, haid ini diperhalusi. Kerana haid inilah yang banyak hukum hakam yang berkaitan dengannya. Ini kerana haid adalah tanda utama akil balik bagi wanita. Okey, kalau tanda-tanda yang fizikal itu banyak, tapi yang utama sekali adalah datangnya haid. Sempurnanya sistem kewanitaan itu apabila seorang itu datang haid. Kalau kita tengok fizikal dalam ringkasan yang kolom warna hitam tu kan, perubahan fizikal wanita yang balik, yang pertama segi payudara semakin besar, kemudian penambahan berat badan dan juga tinggian, kemudian pinggul menjadi besar, tubuh bulu bahagian ketiak dan juga kemaluan, perubahan bau badan, tumbuh jerawat dan muka, keluar darah haid. Jadi yang fizikal ni kadang kita tak nampak, dia saja yang tahu. Kadang berlaku dan bergantung kepada fizikal anak perempuan. Tapi kalau darah haid ini main tu standard, dia keluar darah. Jadi kita kena tengoklah, bila keluar darah, dia cerita pada kita tentang darah, apa perlu kita nak buat. Kalau saya Ustazah lah, kalau Ustazah lah anak perempuan kan, dia akan peluk dia ucapkan tahniah. Lepas tu ada private session dengan Ustazah, nak ada 4 orang kan, saya nak 4 orang, dia ada private session, dia terangkan satu. Karena satu saya tak adalah, sebab perempuan lebih sesuai untuk cerita-cerita berkaitan dengan kewanitaan. Tapi let's say lah, kalau si ibu tidak ada, maka ayah perlu berperanan. Kerana kebanyakan imam-imam yang memahami, menguasai, mendetili fiqh wanita adalah lelaki. Cumanya bila sentuhan bercerita tentang wanita ini lebih sesuai
wanita, ibu-ibunya ke hadapan untuk memberi bimbingan supaya anak ni taklah rasa malu sangat, ya. Kalau ayah, betul ayah dia, tetapi sifat malu perempuan mungkin itu lebih baik bagi wanita untuk ke tengah untuk membincangkan perkara tersebut, ya. Itulah, jadi berkaitan dengan haid ini perlu diketahui, perlu ditekankan, dan darah haid inilah yang di sana ada implikasi hukum yang sangat rencam. Sampai kadang-kadang dah 30 tahun datang dia tanya, Ustazah, haid ni macam mana, pusingannya macam mana, dah keluar, lepas tu berhenti, keluar lagi macam mana. Itu soalan yang biasa. Apatah lagi kalau dia tambah ada kita panggil apa, unsur-unsur luar, dia ambil hormon, satu lagi menggunakan pil perancang keluarga, menggunakan apa kata kena IUCD, saya pun tak ingat tak tahu, sebut je lah kan Ustazah macam itu, dia nak pergi, kita hantarlah ke klinik kan, tapi benda tu memang itu fasa-fasa dilalui menyebabkan hormonnya itu tidak stabil. Minta maaf kalau saya sebut juga tambah CD. Jadi di situ dia menyebabkan darahnya tidak stabil, kadang terlalu lama banyak sangat darah, jadi darah tu nak dikira macam mana. Jadi situlah yang perlu kita memahami dengan detail, ya. Okey, kemudian perubahan emosi dan juga mental. Ini berkaitan akal tadi, ya. Sebab antara syarat soal itu taklif ialah dia akal, berakal. Jadi akal ini ada kaitan dengan emosi dan mental. Bila dia mempunyai emosi penting, ya. Sebab itulah dia akan memandu kita ataupun mengawal tingkah laku kita. Ingat dia, sesuatu yang dinilai dalam syarak adalah tingkah laku kita, perbuatan kita. Dan perbuatan kita secara psikologinya dia berpunca daripada emosi. Emosi suka, gembira, emosi geram, marah, emosi kecewa, emosi putus asa. Dia akan menjadi pencetus kepada tindakan. Emosi itu belum ada hukum. Aku geram betul dengan dia lah, mengangkat salah, geram betul, dia tak ada hukum. Tapi bergeram tu dia tampar, geram tu dia mengumpat, perbuatan mengumpat itu yang dikira sebagai dosa. Tapi kalau emosi je belum ada hukum, ya. Sebab itulah bila seorang itu niat untuk melakukan dosa, dia tidak dianggap lagi berdosa. Tapi kalau dia niat buat baik, dia pahala, sebab dia mendorong kepada perbuatan yang baik. Tengok rahmatnya Allah kan, kita niat buat baik pun dapat pahala, Jadi kalaulah kita contohlah kan tak boleh nak datang kuliah, dia mesti Al-Falah ni kan, tak apa, niat je, aku dah niat nak pergi tapi tak boleh pergi sebab nak kena jaga cucu, nak pergi kuliah tak boleh sebab ada ni, tak apa, niat tu dapat pahala. Kata dapat kalau pergi lagilah berganda-ganda, ya. Jadi itulah perubahan emosi dan mental bagi orang yang sampai umur ini, ya. Biasanya emosi mereka terganggu, sensitif, dan cara pemikiran mereka tidak menentu. Sebab orang katakan kalau remaja biasanya apa? Susah nak dengar cakap, ya, suka memberontak. Ini sebabnya, sebab perubahan hormon pada tubuh badan mereka. Jadi kalau ibu bapa yang memahami konsep ini, tengok anaknya macam lain macam je, apa kita buat? Kita nak marah dia ke? Tak ada. Kita memahami dia dalam keadaan yang tak betul, ya, bukan pilihan dia, tapi itulah proses dalam fizikal tubuh badan dia. Macam kita lah, kalau kita sakit, bila kita sakit, kita akan bukan meraung, meringit, bukan meringit kan, tapi kita ada kan, mengerang, tu jauh mengerang. Kalau mengerang, maksudnya ada tindakan tersebut kan. Jadi bila dia melakukan tindakan tersebut, kita jangan marah, sebab itulah cara dia menangani ataupun nak niris perasaan dia bila menerima kesakitan. Bila sakit, contoh dia terpaksa kerut muka, jadi bila kita tengok isteri, kalau saya kan tengok suami terkerut dahinya, janganlah kita marah, apa ni nampak dia muka kerut, sedangkan dia tengah sakit. Jadi begitulah kalau kita memahami keadaan anak kita ketika itu tengah tak stabil, kita kena rapat dengan dia, kita bantu dia, kita tenangkan dia. Kalau dia rasa hati, jom nak kita jalan-jalan, ya. Ataupun kita buat apa yang dia boleh lebih tenang. Di samping itulah dia cuba untuk membantu dan membimbing anak tersebut, ya. Kalau saya dengan anak remaja saya yang sekarang ni 4 orang, biasanya saya kalau apa-apa dia pergi berdua je,
Dia kata, bang, kita nak bawa anak yang ni. Saya biarkan je lah. Kata abang, jauh-jauh. Kalau ikut pergi jauh. Jangan ikut, biar kita girl stop katanya. Jadi itu cara untuk kita lebih rapat. Jadi anak ni dia akan lebih matang untuk menyelesaikan masalah emosi tadi. Jadi tidak didengokkan sangat emosi sampai kadang tak makan sehari, tak lalu makan, tak keluar pada bilik sebab kemurungan dengan apa yang berlaku. Walaupun hakikat pemikiran mereka akan menjadi matang dan mereka boleh menjangkakan perkara yang terjadi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka, juga mudah terdedah kepada pengaruh-pengaruh luar. Ini yang sangat bahaya. Memang kita tahu kita ada musuh. Musuh dia apa? Syaitan, yang akan sentiasa membisikkan perkara-perkara yang tidak baik. Kalau biarkan dia, kau pada remaja, kau dah besar, tengok orang lain boleh keluar je, kau ni tak nak keluar. Dia pun nak keluar, mak pula tak bagi. Dah marah, gaduh, konflik dengan mak dan ayah. Mak ayah pula tidak ada kemahiran bagaimana nak ambil hati anak-anak, nak tolak tarik, jadi pun tak pandai, semua no. Akhirnya anak pun terus tertekan. Itu jadi masalah. Ramai kemurungan di kalangan remaja Melayu kita yang menyebabkan mereka gagal dalam kehidupan. Soalan pada sampai beritahu kan saya berhenti 9.30, 10.30 dah habis masa dah ni. Boleh sambung kalau dah sampai beritahu okay. Jadi pada saat ini ibu bapa dan masyarakat perlu membimbing dan membantu mereka. Jadikan mereka sebagai teman berbicara. Nampak? Jadikan mereka sebagai teman berbicara. Jangan arahkan. Kalau saya mengarah, memang dia akan fed up. Kau tak faham ke aku tengah macam ni? Saya suruh bincang. Mak dia buat tak faham. Lagi lama kadang dah orang kata dah pencen. Tak ada apa-apa. Memang nampak je lah kan. Tapi nak mengarahkan anak remaja ni, anak kena dengan pemikiran serabut. Lagilah kadang dengan benda kecil pun jadi masalah. Jadi kita jadi rakan berbincang dengan anak-anak. Jadi samalah lelaki perempuan memang begitu. Dan pengalaman saya memang kalau tu memang saya serahkan kepada anak-anak. Saya kembali kongsikan bila kami pergi ke luar negara buat umrah, memang kita serahkan pula kepada anak-anak ni. Kita bagi kad ATM pada dia orang. Dia tahu berapa duit, bukan tak banyak pun. Bagi kad kredit apa-apa kan. Jadi di situlah kita memberi kepercayaan, berbincang dia, urus adik-adik. Lagi-lagi kalau hujung minggu, kita orang ni bukan ada kat rumah, tapi perlu ada ambil adik di asrama. Jadi siapa yang akan, jadi biar dia mengurus. Jadi secara langsung mereka akan lebih matang membuat satu penyelesaian. Lepas tu di antara adik-beradik, mereka boleh bekerja sama. Jadi itu yang dikatakan kemahiran kebapaan. Jadi tahap ini kita perlu banyak berbincang dengan anak-anak. Peluklah mereka dengan kasih sayang. Jangan rasa dah besar. Kalau lelaki, kalau nak peluk boleh, tetapi ada distance, ada limitation dia. Kadang bila anak biasa dengan kita, datang pun dia peluk kita. Tetapi biarlah beradab. Takut juga kalau bapak-bapak ni orang kata yang harapkan padi makan, harapkan pagar. Lama tapi bahasa Melayu ni. Harapkan pagar makan padi. Jadi banyak berlaku kes-kes sumbang mahram. Jadi ibulah kalau anak perempuan dia. Tapi segi urusan memang kalau boleh ayah rapat dengan anak perempuan. Kalau yang lelaki rapat dengan ibu, sebab dia akan membentuk satu sikap segi kebertanggungjawaban. Contohlah kalau seorang perempuan dia dapat perhatian daripada ayah, dia mudah untuk menilai orang lain yang cuba nak mengambil perhatian dia. Sebab ayah aku lagi okey, nak belanja apa je boleh je, nak buat ke mana ayah sporting, nak ajak dating ayah temankan, okey. Kadang-kadang anak kita remaja kan nak jumpa dengan boyfriend dia, boleh tak? Boleh, kita kena temankan dia. Tapi kalau dia seorang-seorang nak pergi, itu jadi masalah. Kadang nampak sangat, tapi kita cuba bantu dia. Mungkin dia tahu dia ada hubungan, ada kontak dengan seseorang. Kita bantu dia macam mana untuk dia lebih rapat, lebih mengenali dalam lingkungan yang terbatas. Sebab itulah fitrah. Dah sama umur dia kan, umur 23 tahun, 24 tahun memang ada pasangan, kita tahu. Tapi dia tahu mak tak boleh nak pergi seorang-seorang. Kita temankan. Kadang nak cakap dengan kita takut, kita fikirkan. Di situlah kita nampak perkembangan anak-anak ini dia lebih matang. Di situ juga kalau pasangan kita cuba bantu mereka.
bincang. Itulah kita dah macam saya ni bang, itu tahapnya. Baru lepas menantu seorang baru ni kan. Ada yang kedua lagi, yang ketiga tak tahu lagi. Jadi kita kadang terpaksa ikut cara mereka. Yang ni ada live ya. Cerita-cerita tu. Tapi itulah pengalaman saya, memang kita kena bersama. Bukan kita ni yang nak sangat dengan dia, tapi kita nak bantu. Kadang-kadang kita, kenapa mak bapak yang lebih-lebih, anak tak ada sangat, tetapi kita nak membantu mereka supaya perbincangan antara mereka terarah, perhubungan mereka yang terarah, dan mereka bila ada keluarga mereka akan lebih baik lah daripada kita yang dulu-dulu semua main, orang kata terjah aja, try and error. Jadi kita nak sempurna agak lama lah ya. Jadi kita belajar daripada kesilapan kita untuk anak-anak kita lebih baik ya. Kemudian hiasilah diri mereka dengan ilmu Islam, selimutilah mereka dengan sifat pemalu yang tinggi, terapkan mereka nilai Islam agar mereka mampu membezakan perkara yang baik dan buruk, halal dan haram serta manfaat dan mudarat, pupuk sikap bertanggungjawab terhadap tuntutan syarak pada diri dan keluarga, semaikan semangat dan tanamkan tanaman hidup yang jelas untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Nama buku ni memang sangat cantik dalam memahami konsep akil balik. Bukan hukum hakam sahaja, tetapi mindset yang perlu ada pada ibu bapa ya, yang perlu diterapkan kepada anak. Anak-anak dia tak, masa tu dia belum fikir macam ni. Jadi kita belajar untuk kita terapkan kepada anak kita lah, yang takkan matlamat hidup dia untuk apa ya. Lepas tu ilmu apa yang perlu pelajari ya. Kadang bincang sama-sama, nak test sekali, ibu lama lah tak datang ni, tiba-tiba macam mana hukumnya. Dia pun tak tahulah, dia pun cari internet. Itu di antara cara belajar. Bila cari internet, kita cek balik betul ke tak betul. Memang sekarang ni kalau nak dapatkan ilmu online sangat mudah. Jadi kita orang kata encourage lah, beri galakan kepada anak-anak kita untuk mempelajari ilmu secara fizikal atau secara online. Online boleh, tapi kalau secara fizikal ini lebih, orang kata lebih jelas, sebab kita tahu siapa yang mengajar. Kemudian kalau kita tak pasti, kita boleh tanya. Kadang orang yang mengajar pun berlaku kesilapan juga, sebab dia tetap manusia. Jadi bila kita berdepan, kita boleh nak bersoal jawab, ataupun kita nak pastikan maklumat betul ataupun tidak. Baik, itu perkara berkaitan dengan tanda-tanda seseorang wanita itu sudah akil balik. Dan bila kita melihat tanda yang utama ialah berkaitan akan balik bagi perempuan adalah datangnya haid, maka kita perlu detailkan apakah yang dikatakan sebagai haid. Jadi bila kita nak menguasai ilmu haid ini, dia ada beberapa fasa ya. Yang pertama fasa yang dikatakan persediaan untuk haid ya. Jadi maksudnya bila anak-anak ini nak tahu haid, sebelum tu kena ajar lagi lah. Bukan dah sampai akil balik baru kita nak ajar kepada mereka tentang haid. Jadi kalau biasanya bila umur 11, 12, jadi awal lagi kita kena terangkan kepada mereka. Jadi kadang-kadang macam mana Ustaz? Tak ada masa Ustaz, sebab pagi sekolah, malam tuition. Jadi itulah, jadi ibu bapa kena bijak memberikan keseimbangan dalam pendidikan. Jangan kita terlalu tekankan kepada akademik sehingga kita mengabaikan ilmu-ilmu asas yang perlu diketahui oleh anak-anak kita. Itulah bergantung kepada apa yang pemikiran kita. Kalau kita rasa ilmu agama tu penting, kita akan berikan penekanan. Tapi kalau kita rasa yang satu lagi tu penting, kita tak kisahlah berapa puluh, berapa ratus ribu pun kita bayar, sebab kita ada aim target kita yang begitu. Jadi bila kita simbang ya antara akademik dan juga orang kata keperluan sebagai seorang individu yang namanya Muslim ya. Jadi persediaan dan ilmu pengetahuan tentang haid dan suci amat penting bagi wanita kerana ia melibatkan soal pokok kehidupan, iaitu ibadah. Jadi ibadah kita bergantung kepada suci. Jadi kalau kesucian itu berkaitan dengan taharah itu tetap selesai, maka macam mana kita nak tunaikan ibadah dengan sempurna. Dan ada kalanya wanita dituntut untuk melakukan ibadah seperti solat dan puasa, dan ada kalanya hukum melakukannya adalah haram. Benda yang disuruh tetapi haram, dia ada kaitan dengan haid. Jadi kalau dia tidak punya kemahiran untuk menentukan dirinya sendiri bagaimana, itu masalah. Kalau hukum hakam solat senang,
Contoh, rukunnya berapa? Ada 13. Kalau solat itu takbir sah tak? Tak sah. Sebab takbir itu adalah rukun solat. Senang. Tapi kalau haid, bila nak mula? Siapa yang tentukan? Dia sendiri. Nak tengok waktu bila? Setiap jam ke kena tengok? Ataupun setiap kali mandi nak cek? Ataupun tunggu rasa keluar? Kadang kita tak rasa keluar kalau benda tu dan benda yang sedikit kan. Jadi itu ada ilmunya. Macam mana peraturan kita nak tentukan permulaan kita nak tengok haid ataupun tidak. Jadi persediaan dan pengetahuan haid dapat dibahagikan kepada 3 peringkat. Yang pertama ialah peringkat sebelum haid, di mana peringkat ini adalah peringkat yang terpenting bagi wanita untuk mengkaji dan memahami selok-belok ilmu berkaitan, khususnya dalam soal ibadah. Tanpa persediaan ilmu, wanita akan terus was-was dan cuai. Ini yang berlaku. Kadang sampai tua pun was-was lagi. Dah bersih ke belum? Dah bersih ke belum? Tak pasti. Warna coklat, warna kuning. Jadi sebab dia tidak dia biasakan dengan ilmu ini. Jadi ilmu kewanitaan seperti ini penting terutama bagi kanak-kanak perempuan yang sedang mengalami proses dan pengalaman pertama haid. Namun kebanyakan kita kurang menitik beratkan soal ini dan mengambil pendekatan untuk membiarkan anak-anak ini mencari pengalaman sendiri. Ini kebanyakan berlaku. Ibu-ibu sibuk dengan bekerja, sibuk dengan urusan, sehingga bila anak dah sampai tempoh macam ini, dia tak dapat bimbingan, dia cari sendiri. Jadi bila cari sendiri itulah takut tak betul kan. Jadi kewajipan tanggungjawab yang sepatutnya disempurnakan tidak dilakukan kita itu. Seharusnya mereka dibimbing dengan ilmu dan kongsikan pengalaman agar mereka selesa dan tenang melalui tempoh ini. Didik agar mereka dekat kepada Allah. Jadi saya rasa cantik jugalah kalau Pak Sanwa buat untuk remaja khususlah, Mbak. Dengan saya, astagfirullahaladzim. Kak Sanwa boleh buat mengajar khas untuk wanita, benda basic tapi kena buatlah. Kalau lelaki okey, saya buat, boleh lelaki. Jadi kalau wanita memang kena buat. Banyak program-program ni. Sebab kalau untuk muslimin, untuk orang kata kita ni kan, yang orang kata dah pencen-pencen, yang tak kerja, banyak majlis ilmu. Tapi anak-anak kita terkadang kita terlepas pandang. Kita harapkan di sekolah dia faham. Betul tu katakan, di sekolah dia belajar. Tetapi konsep pembelajaran itu, kalau kita baca, kita nak tahu, kita nak amalkan. Tapi di sekolah dia belajar sebab syllabus. Lepas tu belajar sebab nanti periksa kena jawab. Dia tak nak nanti dia gagal. Ramai sebenarnya yang pendidikan Islam pun gagal. Tapi itu kena ilmu itu supaya dia menjadi satu kesedaran perlu diamalkan dalam kehidupan mereka. Okey, walaupun masih kecil, biasakan mereka dengan memakai baju dalam, bertudung, menyimpan tuala wanita dalam beg dan menjaga hubungan berlainan jantina. Ini yang perlu sangat ditekankan. Antara yang perlu diketahui bapa, bila dah sampai tahap ini, kena ingatkan tentang pergaulan. Sebab itulah katakan, sebab dia fitrah yang nak mendorong kepada seks itu memang dah ada. Takut dia terbabas. Mungkin dia suka-suka, dia nak cuba nak tahu, kau punya macam mana, kau punya macam mana. Jadi bila perangai lain rasanya kan. Ini satu yang sangat membimbangkan disebabkan oleh pergaulan bebas. Kemudian segi kebersihan, biasakan anak-anak perempuan ini kalau keluar kena bawa pad, bukan bawa iPad je. iPad tu tak tinggal. Memang saya perasan anak saya, dia kalau keluar mesti iPhone tu dah bawa, iPad dia bawa juga. Sebab kata iPad ni untuk baca besar sikit. Jadi dia kata, tapi yang penting juga, dia kena bawa lah benda tu sebagai unsur kebersihan. Kadang yang dah, minta maaf lah, yang dah dewasa dia pun terlupakan kat tengah jalan. Kadang kabut kita mencari. Pernah kan? Kadang kabut mencari. Yalah, saya biasa berjalan, tiba-tiba abang tertinggal lah. Tak apa risau. Kita lelaki pergi kedai beli pad, okey je. Sebab kita dah biasa. Tapi kalau orang yang tak biasa dengan macam ni, dia malu satu, tak tahu saiz. Bentuk bagaimana. Jadi bila itulah, lelaki memang kok mana pun dia sebagai orang yang bertanggungjawab, dia kena tahu, kena sediakan perkara-perkara tersebut.
dah sampai ya. Okey, alhamdulillah. Jadi itulah kita berhenti sampai pada persiapan sebelum haid, dan insya-Allah Ustaz akan sambung tentang peri pentingnya untuk mengetahui atau mendidik anak bagaimana untuk mengurus perkara-perkara yang berkaitan haid, pengsusuan dan sebagainya. Jadi setakat dulu untuk kali ini. Mohon maaf di atas salah dan silap. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma ij'al mimman ya'mal bima 'alimna. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal mukhlasin waj'alna min ahli jannatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.